Kembali kita bicarakan tentang situasi beraya untuk atasi COVID-19. Kita bimbang tak mahu ada gelombang baru sebab kita pun memang semua dah pun penat yang barisan hadapan ke barisan belakang, barisan tengah tepi semua mahu berjuang dan tamatkan segera perjuangan COVID-19 ini. Jadi kalau nak berhari raya nanti, kalau anda lihat ada papan tanda di hadapan pagar ke, tidak dibenarkan masuk dan sebagainya, tidak perlu untuk kita rasa iri hati dan sebagainya kerana ini merupakan norma baru dan kita harus mengikuti segala SOP yang telah pun diberikan. Jadi kita masih lagi bersama dengan Dr. Muhammad Ihsani Mahmud, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, tadi doktor ada menyentuh juga berkaitan dengan walaupun 20 orang ya untuk memasuki ataupun kita berhari raya nanti, 20 orang itu harus mematuhi SOP. Saya nak tahu juga kenapa agaknya limit itu 20 orang sedangkan tak kira lah kalau lebih 20 orang ke, tapi kalau kita mematuhi SOP yang diberikan, mungkin kita boleh hindarkan daripada terkena COVID-19 ini. Pandangan doktor bagaimana? Okey. 20 orang ni untuk COVID memang kita tak adalah kata spesifik 20 orang untuk COVID. Tapi ini berdasarkan daripada kajian literature ataupun yang kita dapat saranan jugalah daripada WHO sebelum ini, di mana pengalaman mereka dalam menganalikan wabak flu ataupun influenza H1N1, di mana amount yang digalakkan untuk berada dalam satu komuniti yang 20 ke 30 orang lah. Itu yang maksimum yang terbaik sebenarnya. Sebab tu kenapa 20-30 orang ni, dia punya alasannya adalah pertama kita dapat buat rapid containment. Okay, contohnya jika berlaku wabak di kalangan kes di rumah tersebut yang melibatkan 20 orang, so kita dapat mengawal seramai 20 orang dalam tempoh yang terdekat. Rapid containment ni yang maksudnya kita nak dapat dia punya persamaan yang situasi sekarang adalah PKPD yang kita perketatkan yang tu. So dalam 20 orang kita boleh kawal dengan cepat. Dan yang keduanya adalah capacity petugas kesihatan sendiri dalam mengawal, mengesan dan mengasingkan mereka. So kalau dah lebih daripada 20 sampai 50, 100, bayangkan satu pejabat kesihatan tu, petugas kesihatan mereka yang bertugas mungkin dalam satu masa 4 ke 5 orang saja. So ini akan menyebabkan kesukaran lah dia nak mengawal dan memutuskan rantaian jangkitan tersebut. Itu bayangkan kalau satu rumah 20 orang kan, bayangkan kita ada berapa ribu rumah, berapa juta rumah kan. Kita kena bayangkan. Baik, doktor, bagi mereka yang memang dah sembuh kan, mungkin sebagai pengetahuan penonton, apa yang perlu dilakukan? Mungkin sebaik discharge itu, bagaimana proses mereka? Sebab kita pun sedia hari bahawa ada kemungkinan mereka ini akan mencukupi semula ya. Jadi apa langkah-langkah keselamatan bagi mereka yang dalam rumah itu ada pesakit telah pun sembuh? Apakah harus tetap kuarantin dan juga lebih berpada ke orang di sekelilingnya? Okey, alright. Bagi mana-mana bekas pesakit lah yang dah telah disahkan sembuh dan dibenarkan pulang. Sebab kita sebelum dibenarkan pulang tu memang kita dah memastikan bahawa individu tersebut tidak lagi bergejala dan tidak lagi mengandungi virus di dalam badan mereka. So maksudnya itu adalah satu jaminan yang baiklah di mana mereka tu betul-betul bebas daripada jangkitan. Okey. Tapi langkah pencegahan boleh diambil juga bila berada di rumah. Tapi maksud kita tak adalah menghalang dari segi interaksi mereka dengan ahli keluarga dan tidak memerlukan pengasingan yang sampai mereka tak boleh berjumpa dan bertemu seperti yang berada di dalam hospital. Seperti yang kita sarankan adalah amalkan kebersihan, sanitasi di rumah dan juga elakkan daripada bersentuhan dan bersalaman lah jika berada di luar. Kalau dia baru balik daripada kawasan mana-mana, pastikan diri itu bersih, barulah boleh menghampiri ahli keluarga mereka tersebut. Itu satu peringatan yang harus anda ambil berat, ambil tahu juga. Andai kata kalau kita positif dan telah pun sihat. Doktor, sekarang ni penonton mungkin terbahagi kepada dua. Satu, mereka mungkin menerima kunjungan tetamu. Satu lagi yang memang kata, tak boleh. Tahun ni saya memang tak keluar rumah ataupun orang tak boleh datang rumah saya. Tetapi andai kata kalau sebagai tuan rumah yang mana mungkin ingin menerima kunjungan daripada tetamu, adakah wajib tuan rumah itu untuk memeriksa setiap tetamu yang hadir, periksa suhu ke atau bagaimana, doktor? Kalau di restoran memanglah ada kelengkapannya kan. Kalau rumah ni macam mana? Sebenarnya itu yang terbaik. Sebab kita nak pastikan diri kita dilindungi dulu. Apa-apa pun kita kena lindung diri kita dulu daripada dijangkiti. So kalau dia dapat panggilan kata nak datang ziarah, tanyalah kan, sihat demam ke, berapa demam ke kan. Kalau dia kata dia jamin sihat, kalau dia nak saring suhu sebelum masuk pintu rumah pun digalakkan lagi sebenarnya. Baguslah. Itu lebih baik. Tapi itu bukan satu kemestian. Sebab kalau kita cakap kena buat,
nanti rumah tu tak mampu pula nak beli termometer. Itu satu masalah jugalah kan. Tapi kalau individu keluarga tersebut dia nak menjalankan tersebut, sebenarnya tak ada masalah. Dia harap orang yang tetamu nak hadir tu dia boleh menerima dengan terbuka. Tapi kita lah. risau yang tidak menunjukkan simptom ataupun gejala ni, doktor. Bagaimana agaknya untuk kita mengetahui tentang perkara itu? Okey. Kalau situasi macam ni memang kalau boleh kita kena buat macam satu risk assessment lah. Maksudnya satu penilaian risiko. Adakah tetamu ni boleh datang ke rumah kita ke tidak? Dah jadi macam satu yang tapi sebenarnya itu kita sarankan sebenarnya adalah melindungi diri terlebih dahulu. Dan orang yang nak datang tu pastikan dia bukan jadi punca kepada jangkitan. So kalau dia memang datang daripada sumber yang berisiko tinggi, kalau dia contohnya dia baru balik, dia memang petugas di pasar yang kita tahu kelas pasar sekarang, ataupun dia memang petugas kesihatan yang memang hari-hari terdedah dengan jangkitan. So kalau dia risau dan khawatir mereka itu tersebut boleh menyebabkan jangkitan kepada mereka, mungkin dia boleh meminta dengan secara baiklah. Supaya elak dulu, pastikan betul-betul okey. Tapi kalau dia boleh terima, itu tak ada masalah. Cuma kita kena pastikan kita alert lah siapa yang hadir dan siapa yang kita akan berjumpa nanti. Jadi maksudnya kena berani dengan polisi menutup pintu ya. Berani kata tidak ya. Yang lain pun kena fahamlah kalau mungkin orang tak, kita nak pergi berziarah tapi orang tak membenarkan kita masuk, kena faham. Jadi akhir sekali pesanan akhir kepada penonton MHI supaya meningkatkan tahap keselamatan dari segi immuniti dan sebagainya, dan juga keberanian untuk kita memutuskan rangkaian. Silakan doktor. Seperti yang kita sarankan sepanjang masa, setiap hari saya rasa di mana-mana kita pun dengar, di mana kalau boleh kita elakkan juga berada di kawasan yang sempit, bersesak dan di kawasan yang beramai orang. Dan kita kalau boleh amalkan pencucian tangan yang bersih, memakai pelindung diri muka, mengamalkan etika batuk yang betul dan menjalankan saringan dan sanitasi di rumah di mana-mana saja dengan baik supaya tiada penularan jangkitan berlaku dan dapat memutuskan rantai jangkitan. Dan bagi mana-mana yang nak menyambut Hari Fitri, sambut dengan diharap norma baharu yang kita sambut ini adalah merupakan satu kemeriahan yang mungkin kita akan lupakan pada bila masa lagi, dan SOP yang kita sarankan kalau boleh dipatuhi. Ikutlah kan. InsyaAllah. Itu dia cabaran untuk semua, dan juga biasakan perkara yang tidak biasa itu moga menjadi amalan terbaik untuk kesihatan kita bersama. Terima kasih untuk Dr. Muhammad Ihsani Mahmud, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, yang tak cuba datang ke MHI untuk memandaikan anak bangsa dengan ilmu berkaitan dengan COVID-19 ini. Jadi semayang aja doktor. Ya. Okey, baik.